Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Ya Razak ya Razak ya Razak wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Surah Al-Baqarah ayat 124. Minta ya. 124 muka surat 19. Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdi lidh-dhalimin. Ini ialah berkenaan dengan cerita Nabi Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim. Wa idh ibtala Ibrahim, iaitu ketika kami uji Nabi Ibrahim dengan ketika diuji Nabi Ibrahim oleh Tuhannya dengan beberapa jenis ujian. Ujiannya ialah antara lainnya kena sembelih anak masa kurban tu kan. Satu sembelih anak, kena umban dalam api, kena halau daripada kampung halaman dia, dengan bandar dia, dengan negara dia, dia halau daripada negara dia. Jadi daripada Iraq dia pergi tinggal di Palestin. Lepas tu diuji dengan kena tinggal isteri dia, Siti Sarah, dalam setahun 4 kali dia balik. Dalam setahun 4 kali balik jumpa bini. Siti Hajar pula diarah supaya tinggalkan isteri dengan anak kecil Siti Nabi Ismail itu di Mekah. Dan datang ziarahnya hanya setahun sekali. Mana tak ada Nabi begini ni, lagu dengan jenis begini. Dia semua Nabi-Nabi ni jenis lain-lain belaka ujiannya. Jadi walau macam mana pun Tuhan kata fa'atammahunna. Nabi Ibrahim dapat menyempurnakan semua tu. Semua tu Nabi Ibrahim dapat laksanakan. Walahum qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah Ta'ala pun berkata, sesungguhnya aku nak jadikan kamu ni bagi manusia semua sekali sebagai imam. Imam ni maknanya ikutan para manusia, untuk semua manusia di atas muka bumi waktu itu, untuk semua manusia, imam. Nabi Ibrahim pun jawab, qala wa min dzurriyyati. Dia Nabi Ibrahim kata, dan daripada anak cucu kami juga lah ya Allah. Minta rehat. Jadi Nabi Ibrahim dia kata, bila Tuhan kata dia melantik dia sebagai imam, Nabi Ibrahim minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala melantik juga anak cucu dia, keturunan dia. Allah Ta'ala menjawab, qala la yanalu ahdil zalimin. Allah Ta'ala kata, kami tidak akan terima perjanjian ini bagi sesiapa yang buat syirik pada Allah. Anak cucu kamu pun kalau syirik pada Allah tidak akan jadi imam. Anak cucu Nabi Ibrahim. Maknanya sini kalau daripada keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub tu orang Yahudi. Ramai daripada Bani Israel ini
iaitu anak cucu Nabi Yakub ni adalah nabi-nabi, guru-guru. Nabi-nabi, guru-guru dan rasul-rasul. Dan orang yang beriman ramai, tetapi dia sesat pun ramai. Jadi perjanjian ni Tuhan tidak akan beri kepada siapa-siapa yang sesat. Yang zalim sini maksudnya membuat syirik pada Allah. Ini ayat berikut ni ialah kelebihan Kaabah. Ayat berikut tentang Kaabah. Wa idh ja'alna al-baita, iaitu ketika kami jadikan Baitillah mathabatan linnas, sebagai suatu tempat tumpuan bagi manusia semua sekali. Wa amna, dan suatu tempat yang aman. Di Mekah ni tidak boleh berlaku rompak-merompak, curi-mencuri, bunuh-membunuh. Nabi SAW kata, dulu orang yang bunuh bapak dia atau bunuh adik-beradik dia pun orang musyrikin tak bunuh masa mari ke Mekah, tak bunuh. Masuk dalam Masjidil Haram ni, masuk dalam Masjidil Haram sudah ada, Kaabah sudah ada. Siapa-siapa yang masuk dalam Masjidil Haram ni tidak dibunuh. Walaupun orang tu tahu orang ni bunuh bapak dia, bunuh adik dia, ada saudara dia, tak bunuh. Amna, iaitu satu tempat yang aman. Tetapi orang musyrik Mekah halau Nabi Muhammad daripada boleh semayang di Kaabah. Nabi bersemayang menghadap ke Masjid Aqsa. Nabi semayang menghadap ke Masjid Aqsa. Sehinggalah tu ayat ni, ayat yang lepas pada ni. Jadi Nabi semayang menghadap Baitul Masjid Aqsa ni selama 14 hingga 17 bulan masa dia hijrah ke Madinah. Nabi diperintah supaya menghadap ke Masjid Aqsa. Nabi terus menghadap ke Masjid Aqsa. Masuk saja Madinah, masuk saja dia buat saja Masjid Quba tu, Masjid Qiblatain, Masjid dua kiblat. Buat saja masjid tu perintah suruh tukar, suruh arahkan ke kiblat ke Baitul Maqdis. Jadi sebab tu dia masjid tu ada dua kiblat. Kalau siapa-siapa masuk nampak ni kiblat dulu dan kiblat sekarang. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kami jadikan makam Ibrahim, iaitu tempat Nabi Ibrahim pijak batu untuk mengangkat batu lain untuk buat bina Kaabah. Jadi batu tu mukjizatnya ialah tapak kaki Nabi Ibrahim terselam masuk dalam batu tu 1 inci. Jadi bekas tapak kaki Nabi Ibrahim tu masih ada sekarang di makam Ibrahim. Tapak kaki dia tu yang dijadikan temaga. Dia tutup tu takut orang jamuh cium tu. Dia pegang cium. Itu pun oleh kerana tak boleh cium yang tu, maka dia cium juga lah kotak tu. Dia buat daripada kaca tu. Cium yang tu je lah. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan ketika kami titahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, antahhira, supaya kamu menyucikan baiti lit-taifina, supaya kamu sucikan rumahku ini. Dia apabila Nabi Adam buat Kaabah ni asal, lepas tu rosak masa banjir Nabi Nuh. Nabi Nuh turun kapal, Nabi Nuh buat bina semula Kaabah tu. Lepas tu orang pun start buat bid'ah balik. Lepas bid'ah tu buat syirik balik, iaitu start bubuh Kaabah, bubuh berhala situ. Jadi sebelum Nabi Ibrahim tu berhala sudah ada dah situ. Di Kaabah ada dah berhala dah. Ini yang tua kapal ni anak cucu orang Islam belaka ni.
Syirik pula. Syirik pula. Jadi tak ada berhala. Jadi caranya ialah kamu Ibrahim dan Ismail hendaklah sucikan rumah aku ni daripada kotoran syirik pada Allah, iaitu berhala-berhala dan sembahan-sembahan dan apa dia pemujaan-pemujaan buah ke apa ke yang mereka letak ke buang belaka. Lepas tu bersih daripada tai lembu, tai burung apa adalah. Baik tiali taifin khas bagi supaya untuk bagi orang taifin ni ialah bagi orang yang untuk orang yang tawaf. Wal aqifina, dan bagi orang yang itikaf. Apa maksud itikaf? Masuk dalam masjid, niat nak duduk dalam tu satu waktu, dua waktu, satu hari, satu malam. Bukan masuk itikaf tu sudah lari dah maksud. Nah, dia itikaf ni masuk dalam masjid, tak nak keluar dalam tempoh tertentu. Macam nazar. Macam nazar. Duduk saja pun. Tak baca ke apa-apa, pahala dapat. Tidur pun pahala dapat. Dengan syarat niat itikaf dalam masjid. Jadi iaitu duduk sahaja tu juga dipanggil itikaf. Tanpa buat apa-apa. Tak buat apa-apa pun. Kalau nak membaca ke berzikir tu lebih baik lah, semayang tu lebih baik lah. Tapi duduk saja tu dipanggil itikaf dah. Nah, jadi kita tak boleh nak itikaf atas wakaf, tak boleh. Ke atas? Atas wakaf, wakaf atas kubur, tak boleh. Oh, tak boleh. Dia hanya dalam masjid saja. Maknanya itikaf ni rekasnya maknanya petapa lah. Dari segi bahasa Melayunya petapa lah. Itu kita nak duduk dalam masjid ni, ya sepatutnya satu malam, satu hari satu malam, ataupun satu hari. Bukan kata masuk tu niat itikaf saja gitu, tidak lah. Jadi kefahaman tu sudah jadi makin lama makin tawar lah. Nah, warrukai sujud, dan bagi tempat orang yang rokok dan sujud, iaitu bersemayam. Jadi Kaabah ni untuk orang tawaf, untuk orang itikaf, dan untuk orang rokok dan sujud. Sebab itu tidak ada lafaz hadis yang mengatakan kita pergi umrah, kita buat umrah 3 kali satu hari, 4 kali satu hari, 7 kali satu hari untuk dapat pahala haji. Hadis Nabi ada kata siapa dia buat 7 kali pahala haji. Tetapi sahabat ada buat tak seperti itu? Tak ada, sahabat tak ada buat. Nak buat juga dia keluar, dia pergi ke, dia ada urusan apa-apa, dia pergi ke Jeddah ke, ada urusan, dia masuk balik tu dia buat umrah. Itu tak apa. Misalnya kita nak pergi memperbaharui tiket kita kan, misalnya kita pergi ke Jeddah, masuk balik boleh buat umrah. Mana kita keluar dengan urusan, bukan semata-mata. Bukan keluar kerana nak masuk buat umrah, tidak. Tidak gitu. Nah, tapi sudah disalah faham. Sampai sudah ada dah di antara kita yang kata, oh saya sudah 8 kali dah buat umrah, tak payah pergi haji dah saya. Apa kata dah? Tapi kalau kita pergi, datang kita bawa anak kita keluar balik, kita itu tak apa, kita buat tu bukan urusan tu. Ada nampak? Pasal Tuhan tahu yang dalam hati tu nak sembunyi macam mana, tak boleh. Tuhan tahu. Tapi banyak orang tak faham misalnya. Tak faham situ. Tak faham situ. Tapi kalau kita cerita dengan orang kata kita tak. Dia hadis ni, apa yang Nabi buat tak semestinya sahabat buat. Jadi kalau nak tahu hadis tu amalan kita, Nabi ada kata, sahabat ada buat. Itu amalan kita. Ataupun Nabi kata, Nabi buat, sahabat buat. Ataupun Nabi kata, Nabi tak buat, tapi sahabat buat. Kalau Nabi buat, sahabat tak buat, itu dah. Jadi hadis tadi yang mengatakan umrah 7 kali tadi, sahabat mana yang buat 7 kali gitu? Kalau ada, dia mesti ada dalam kitab dia. Tapi ada hadis macam 7. Hadis tu ada.
Bermakna kalau orang buat umrah 7 kali, 7 kali pergi masuk keluar masuk tu adalah haji. Tapi ya sekarang kita ni, kita duduk di Mekah. Kita keluar masuk, keluar masuk. 7 kali sehari ada, 8 kali sehari ada. Tapi ada yang kata 7 kali je bukan yang kurang. Tak ada, tak nak suruh faham hadis tu. Sahabat ada buat tak macam tu? Tak ada seorang pun sahabat ada buat. Bermakna itu bukan amalan, bukan kefahaman. Nah? Jadi maksud sini li-ta'ifi ni bagi orang tawaf. Bagi orang tawaf. Pasal apa tawaf ni? Sebab hanya di Kaabah saja, di Masjid Haram saja boleh tawaf. Jadi kita pergi umrah, ya tuntutannya ialah tawaf. Lepas tawaf ialah semayang, itikaf dalam masjid dan semayang. Sebab semayang 100,000 kali. Yang mana yang buat umrah 7 kali satu hari tu, dia tak semayang dah. Tak masuk, tak semayang waktu dah di masjid. Dia semayang tengah jalan apa dah. Dia tak semayang dah. Dia tak semayang 5 waktu di Masjid Haram, tak semayang dah. Pasal tak dah dah. Lepas tu, masa dia tak buat umrah, dia tak tawaf sunat pun. Masa dia tak buat tawaf. Dia tak buat umrah, dia tak tawaf. Dia tak tawaf sunat, dia tak tawaf. Ini ayat ni lit-ta'ifina, iaitu bagi orang yang tawaf. Ia khas untuk orang tawaf. Hanya di Masjid Haram saja yang ada dalam masjid yang boleh tawaf, hanya Masjid Haram saja. Masjid Nabawi pun tak boleh. Jadi maknanya siapa-siapa yang pergi ke Mekah, dia kena tawaf, dia kena iktikaf dan dia kena semayang. Ruk'a'in sujud. Ruk'a'in sujud. Dia hendaklah semayang. Banyakkan semayang. Satu waktu semayang, sekali kita semayang, pahala dia 100,000 kali semayang tempat lain. Pergi Mekah ni hak kotor semayang. Nak minta apa? Ni hak kotor semayang. Satu waktu 100,000. 100,000 kali pahala. Semayang dalam masjid lain. Tu dia. Nak kotor situ. Itu kan. Ini ayat berikutnya ialah selepas Nabi diperintah supaya buat Kaabah tadi. Maka Allah Ta'ala, ini doa Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim berdoa, qala ni berkata, makna kata sini ialah doa. Rabbij'al hadha balada amina. Jadikanlah wahai Tuhanku ini negeri, suatu negeri yang aman. Wazuq ahlahu minas samarati timan amana minhum. Dan berilah rezeki kepada ahlinya daripada buah-buahan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman pada hari akhirat. Oleh kerana Mekah ni satu tempat yang tidak ada tanah, tak ada pokok, dia tanah saja, dia batu semua sekali. Maka Nabi Ibrahim doa supaya di negeri ni, di bandar Mekah, supaya Tuhan beri kepada dia, jadikan dia satu negeri yang aman, mana tidak ada pembunuhan apa sini. Lepas tu kepada penduduknya diberi buah-buahan walaupun tak ada pokok. Minta orang mari buah-buahan. Durian pun ada di Mekah. Saya pergi Mekah, ada durian Mekah. Buah petai pun ada. Budu pun ada. Macam mana dia seluduk budu tak tahu. Macam mana dia seluduk buah durian, macam mana tak tahu. Pasal kapal terbang tak boleh bawa naik durian ni. Macam mana boleh pergi durian? Budu ni kalau bubuh dalam botol, naik 20,000 kaki datang, pecah tu. Pressure dia tu. Pecah budu tu. Semerbak apa kapal tu. Tak pecah tu lah. Yang mereka macam mana tak orang. Jadi nak cerita je, sampai budu pun ada kat sana. Sampai petai pun ada, durian pun ada. Apa macam buah ada.
Yang tak ada kat sananya mak dengan ayah yang tak ada. Semua ada belaka. Maknanya sininya minat tamarok ni, semua yang ada tempat orang tu mesti minta Tuhan buat mari sini. Dan doa ni makbul sampai hari ni. Doa Nabi Ibrahim. Dia minta kepada orang beriman saja. Yang mana kafir jangan berilah Tuhan, maknanya gitu. Tapi Allah Taala berkata, qala wa man kafara, dan kepada orang kafir juga. Mana Tuhan nak beri juga pada orang kafir. Kamu kata tak nak beri pada orang kafir, jangan beri pada orang kafir. Allah Taala kata wa man kafara, dan juga kepada orang kafir yang duduk di Mekah. Kalau macam mana pun, fa umatti'uhum, aku akan beri dia sikit kesenangan di dunia ini, qalilan, sikit. Mana boleh duduk di Mekah, boleh beri kesenangan sedikit. Kemudian thumma tarruhu, kemudian aku akan paksa dia ila azabin nar, kepada neraka jahanam. Nak masuk tak nak masuk pun terpaksa masuk. Wa bi'sal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Wa idh yarfa'u Ibrahim mulqawa'ida minal baiti wa Ismail, iaitu ketika Nabi Ibrahim mendirikan asas-asas binaan Kaabah dengan Nabi Ismail. Ketika dia mendirikan, maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami berdua, taqabbal minna, terimalah daripada kami ibadat kami. Maknanya kita ni setiap satu hari ni kita kena doa ni sekali. Ibadat yang kita buat ni, Rabbana taqabbal minna, minta dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan supaya Tuhan terima ibadat kita. Usaha kita ni minta Tuhan terima. Innaka antas sami'ul alim, bahawasanya kamu Tuhan adalah yang maha mendengar rayuan-rayuan hati kami dan maha mengetahui seluk-beluk kedudukan. Lepas tu bukan situ saja doa dia, Rabbana waj'alna muslimataini nilaka. Wahai Tuhan kami, jadilah kami ini dua orang yang berserah diri kepada kamu saja. Berserah diri, terima tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala sahaja. Wa min dzurriyyatina, dan juga daripada zuriat-zuriat kami berdua, ummatan, suatu umat, muslimatan, yang umat yang berserah diri bulat-bulat untuk terima tauhid, mengesahkan Allah laka, kepada kamu Tuhan. Satu umat, dia panggil satu umat. Ada ayat Quran, wal takum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, ini tafsir dia. Hendaklah ada di antara kamu satu umat, satu puak, satu golongan yang menyuruh manusia kepada kebaikan. Kebaikan sini ialah supaya kembali manusia itu kepada Islam, supaya ikut agama. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh mereka ma'ruf. Ma'ruf sini ialah kembali kepada Quran dengan sunnah. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah manusia daripada mungkar. Mungkar sini ialah syirik dan bid'ah kepada agama. Syirik pada Tuhan, bid'ah kepada agama, mengada-ngadakan kepada cara-cara lain selain daripada Nabi ajar dalam agama. Yang kita duk tafsirnya ialah amar ma'ruf, sembahyang, puasa, zakat, haji. Nahi mungkar pula, zina, minum arak, apa tu. Yang sebenarnya maksud dia nya wal takum ummatun yad'una ila al-khair. Naklah ada di antara kamu satu orang yang menyuruh kepada kebaikan, iaitu seru supaya orang kembali pada agama. Ini dipanggil jihad fil lisan. Siapa dia buat tu ialah jihad. Ini dipanggil tabligh, berdakwah. Lepas tu yang satu lagi, wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh mereka supaya kembali kepada Quran dengan sunnah, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada syirik. Tu syirik dan bid'ah tu ialah jihad perang. Itu jihad berperang. Tak dengar juga perang. Ini surah, ayat tu adalah surah Al-Maidah, surah Ali Imran. Dia beritahu sikit-sikit baru ni.
Pasal haji hak tak sampai lagi cerita sini ni. Ummatan muslimatan lak. Suatu umat yang berserah diri bulat-bulat terima mengesahkan Allah, tidak ada lagi pemujaan, doa, ibadat selain pada Allah. Wa arina manasikana, dan ajarlah kepada kami Tuhan cara-cara nak buat haji. Tengok Nabi Ibrahim kata, ajarlah kepada kami cara-cara nak buat haji. Mana nak buat haji ni bukan rekaan Nabi Ibrahim. Tuhan, Nabi Ibrahim kata, ajarlah kepada kami cara-cara nak buat haji. Ke ayat tafsir macam mana ayat? Bukan begitu? Serupa lah. Cara-cara nak buat haji. Bermakna sini ibadat mesti daripada Allah Ta'ala. Tidak boleh reka. Tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah hasanah dalam ibadat. Tak ada. Ibadat mesti dari dalil Quran ataupun dalil hadis. Tak ada dalil hadis tak boleh buat. Tak boleh buat ibadat. Nah, tentang benda lain, nak buat rumah macam mana. Dulu orang tak buat tandas dalam rumah. Sekarang ni setiap bilik ada tandas. Dah. Itu tak apa, itu dipanggil bid'ah, itu tak apa macam tu. Pasal itu tentang cara nak hidup kita. Itu nak hidup, tentang hidup dunia ni tak ada masalah. Yang dikata bid'ah tak bolehnya ialah bid'ah tentang ibadat, tentang agama, tak boleh. Kita nak hidup macam mana, nak baru tak. Dulu tak ada orang buat lokang pun, sekarang orang buat lokang besar. Lokang pula dekat-dekat jadi sungai pun ada dah. Tak. Sekarang ni itu dulu orang bela unta, sekarang kita naik kereta. Jadi buat naik kereta tu juga bid'ah dipanggil. Tetapi di sini itu tak apa. Itu bukan dalam ibadat. Pasal dia bukan ibadat. Faham? Itu satu jenis kenderaan aja. Nah. Jadi bid'ah sini ialah bid'ah tentang ibadat, tentang agama. Macam berdiri itu Bila kita kata boleh pahala, mesti ada dalil. Kalau apa saja ibadat yang kita kata boleh pahala, mesti ada ayat Quran ataupun hadis Nabi. Kalau tak ada tak boleh buat. Buat juga dia panggil bid'ah. Buat juga dia panggil dusta pada Allah. Tuhan tak ajar pun kita kata tak apalah. Takkan Tuhan tak buat kira. Kita ambil duit banyak dah ni. Ni saya kata dah. Saya kata ni dia start mula ni, dia start mula perkara-perkara yang jadi sakit kepala ni. Tengok Nabi Ibrahim kata wa arina manasikana, ajarlah kepada kami cara-cara nak buat haji. Maknanya cara nak buat haji itu perintah Allah, bukan cara Nabi menabi nak buat, bukan. Nah, perintah. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Terima taubat atas kami ni. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu kamu Tuhan yang maha menerima taubat, lagi amat belas kasihan kepada makhluk. Tadi doa tu doa kepada dia, doa dia kepada Tuhan. Ini ialah doa dia kepada Tuhan juga, tapi untuk umat. Tadi untuk dia, untuk dia, ni untuk umat. Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ba'ath fihim rusulan minhum, wahai Tuhan kami, lantikkanlah di antara mereka anak cucu kami rusulan, satu orang rasul, minhum, daripada kalangan mereka, yatlu alaihim ayatina, yang membaca ke atas mereka umat yang ramai-ramai itu ayat-ayat kamu. Maknanya tok guru mengajar ni dia tidak boleh, tabligh itu sendiri tidak boleh tanpa guna ayat Quran. Nak tabligh guna akal semata-mata tak boleh. Kena tabligh ni kena guna ayat Quran. Dengar habis ya. Ni ayat tasawuf ni. Ayat tasawuf. Tapi mereka yang belajar tasawuf ni, dia ambil sikit daripada ayat ni. Wa yu'allimukumul kitab, dan Nabi itu akan mengajar kepada mereka kitab Tuhan. Sama ada kitab Taurat, Injil, Zabur ataupun Quran.
wal hikmah, dan juga sunnah Nabi, sunnah iaitu ajaran-ajaran daripada